Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma hidayatan lis-shawab. Okey, baik. Ada beberapa soalan yang ada pada saya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi pertama soalan berkenaan dengan saya jawab soalan berkenaan dengan orang dulu. Ditanya pada saya tentang Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Okey, baik, saya terangkan. Dan ya Allah, saya minta kebenaran dan taufik dan hidayah dalam menjawab soalan ini. Baik. Baik. Syekh Ibnu Taimiyah. Okey, saya juga seperti tuan-tuan, saya adalah orang yang sangat mengkaji Ibnu Taimiyah begitu lama. Okey, dan bagi saya antara orang yang paling baik membicarakan tentang Syekh Ibnu Taimiyah pada zaman kita ini adalah Dr. Muhammad Said Fudah, tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah di Jordan. Beliaulah bagi saya orang yang paling banyak mengkaji dan menulis, membukukan, menulis, mentakjubkan tentang Syekh Ibnu Taimiyah. Kita kena faham, Ibnu Taimiyah menurut Syekh Salamah Al-Azami, ketika beliau berumur 40 tahun ke bawah, beliau tidak ada masalah. Beliau tidak ada masalah sebelum umur 40 tahun. Sebab tu Syekh Salamah Azami dalam kitabnya tadi yang saya sebut Al-Barahinus Sati'ah, beliau mengatakan bahawa antara orang yang bagi beliau baca hadis Sahih Ibn Hibban yang mengatakan bahawa akan ada orang yang menjadi tokoh agama kemudian Allah ubah dia. Bagi beliau adalah antara yang paling zahir dalam sejarah umat Islam adalah Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok waktu dia muda, dia berkhutbah di Masjid Umawi, dia orang yang bijak, otaknya cekap dan sebagainya. Yang sebagai ulama kata ilmuhu akbaru min aqlihi tu. Ilmunya lebih besar daripada akalnya tu. Maknanya dari segi waktu muda je memang tak masalah. Kemudian beliau mula membawa bid'ah-bid'ah, pandangan-pandangan yang pelik-pelik, dan sehinggakan beliau dipenjarakan sebanyak 7 kali dalam hidup beliau. Penjara pertama tak ada kaitan sangat. Penjara yang kedua yang bermula setelah 40 tahun adalah kerana beliau mula membawa fitnah-fitnah ayat mutasyabihat. Jadi sebab tu kita kena faham, beliau wafat 728 Hijrah. Mungkin beliau mula dipenjara isu ayat mutasyabihat di peringkat-peringkat awal, ketika beliau membawa ayat-ayat mutasyabihat. Akhirnya beliau dipenjarakan. Kemudian dibebaskan. Kemudian beliau membawa isu bertentangan dengan Imam Ibn Arabi. Berlakulah perdebatan yang besar antara beliau dan pengikut beliau dengan pengikut Ibn Arabi. Sampai hari ini berlaku. Saya tengok orang yang duk urat Ibn Arabi kebanyakannya menggunakan hujah-hujah Ibn Taimiyah. Kemudian masalah talak. Akhirnya beliau dipenjarakan pada masalah mengziarahi makam Nabi, tidak boleh jamak dan qasar solat padanya, safar tu safar maksiat. Dan beliau dipenjarakan oleh imam-imam besar. Sebab itulah kita kena faham, Ibn Taimiyah timbul di tempat yang penuh dengan ulama. Tu ulama kata alhamdulillah mereka timbul pada zaman Imam Taqiyuddin As-Subki, Tajuddin As-Subki, Badruddin Ibn Jama'ah. Ini semua ulama-ulama yang sangat besar. Jadi ketika timbulnya Ibnu Taimiyah membawa masalah-masalah ini kan, ambil contoh Hafiz Nuruddin Al-Iraqi, Tok Guru kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mengatakan Ibnu Taimiyah melanggar ijma' ulama dalam puluhan masalah, 60 atau 70 masalah. Bahkan waktu saya hadir satu seminar, Dr. Syekh Umar Abdullah Kamil, dia sebut Ibnu Taimiyah mendakwa dia berpegang dengan mazhab salaf dalam 100 lebih dakwaan. 99 daripada dakwaan salaf tu palsu. Sebab Ibnu Taimiyah ni cara dia berhujah, dia suka kata, inilah yang disepakati salaf, inilah dipegang oleh salaf. Sedangkan itu bukanlah madhab pandangan ulama salaf salih. Dan bahkan itu bukan ijma'. Jadi mereka banyak. Bahkan Ibn Taimiyah juga banyak membawa pandangan-pandangan dalam yang syaz dalam masalah-masalah fiqh. Tapi dalam masalah fiqh tak perlulah. Okay, baik. Jadi adakah kita nak bersikap ekstrim, kita tolak habis-habisan? Kita kena ambil sifat yang mu'tadil, yang insaf. Okay? Saya tahu memang di kalangan ulama muktabar macam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tahu kan? Tuan-tuan pun kenal. Ibnu Hajar Al-Haytami ni antara muhaqqiq madhab Syafi'i. Di akhir zaman, di zaman mutaakhir yang zaman istiqrar madhab Syafi'i,
Dua ulama yang betul-betul menjadi pegangan mazhab Syafi'i adalah Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki dan Imam Jamaluddin Ar-Ramli Al-Misri. Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, kalau tuan-tuan tengok dalam kitabnya Fatwa Hadithiyah, betapa kerasnya kata-kata beliau terhadap Syekh Ibn Taymiyah. Keras. Abdun adallahullah wa azallahullah. Tapi Syekh Yusuf Nabhani menyebut bahawa kemungkinan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dapat melihat bahawa maksud fatwa-fatwa Ibn Taymiyah ni akan membawa pada musibah yang besar pada umat Islam. Walaupun pada waktu itu belum timbulnya Wahabi yang betul-betul mengeksploitasi kalam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tidak pernah mengangkat senjatanya terhadap orang Islam. Itu kena faham. Ibn Taymiyah memperjuangkan pandangannya dengan pena. Tapi Wahabi membawa apa yang dibawa oleh Ibn Taymiyah ni dengan cara yang lebih ekstrim lagi. Memperkembangkan tauhid tiga Ibn Taymiyah itu sehingga menjadi, dan mereka mengasaskan pula 10 nawaqidul Islam. Kalau tuan-tuan baca 10 nawaqidul Islam tu memang itu bagi saya kaedah takfir. Nah, ini juga yang dibawa oleh ISIS. ISIS bila pergi dapat tawan Syria, dia letak buku-buku Wahabiyah dekat masjid-masjid dekat Syria. Bila ditawan balik oleh kerajaan Syria, kerajaan buang balik buku-buku tu. ISIS mencetak buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab ni kalau kita nak samakan betul-betul Ibn Taymiyah, tak sama. Ibn Taymiyah tidak mengangkat senjata pada umat Islam. Tapi adakah kita nak tolak semua fatwa-fatwa dia? Tidak. Kita tak mengambil pandangan macam tu. Mana fatwa-fatwa dia yang tidak dianggap sebagai menyalahi ijma', tak ada masalah untuk dirujuk. Tetapi soalannya, adakah orang yang mengkaji itu mampu? Kan Syekh Ahmad Al-Ghumari, Hafiz Ahmad Al-Ghumari kata, bila Allah menzahirkan Wahabiyah di atas pandangan Ibn Taymiyah, itu satu kehinaan. Sebab apa? Sebab pandangan dia itu asalnya tak merosakkan sampai menumpahkan darah, tiba-tiba diguna pakai oleh golongan yang membunuh umat Islam, memerangi umat Islam. Itu satu musibah. Kalau kita dulu kita hidup, sekarang kita buat satu teori kita tu dikembangkan oleh orang selepas kita dengan menggunakan teori kita membunuh umat Islam. Jadi Ibn Taymiyah tokoh yang mempunyai pandangan yang kontroversi itu memang tak dapat dinafikan. Siapa yang mengkaji, berkajilah. Cuma pandangan ulama pula berbeza pandangan. Adakah beliau betul-betul bertaubat daripada mazhab beliau, ataupun beliau macam ada unsur taqiyah? Ini ada khilaf. Saya tengok ada 3 pandangan. Ada yang kata beliau sempat bertaubat tapi tak sempat nak tahrir mazhab. Ini ada pandangan. Ada yang kata beliau bertaubat tetapi taubat beliau itu apa kita panggil, pada sebahagian bukan sebahagian. Ada yang kata beliau berpura-pura taubat. Buktinya setelah kewafatan beliau, pengikut beliau masih